Okey, saya ingat kita start lah. Uh, Sudah rekod ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata dan tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni daripada nenek kita Hawa lah. Dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dan dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Hadis ni diriwayatkan daripada Abu Daud. Dan ini hadis yang sahih lah. So, Rasulullah SAW memang selalu akan membaca perkataan yang saya baca tadilah ketika Nabi memulakan majlis dan juga membaca khutbah. Saya tak ada yang detail, tak go to detail apa contoh poin dalam mukadimah yang awal ni. Kita terus kepada kita punya format tazkirah lah. Nanti later kalau sempat kemudian lah sesi lain kita akan cerita jugalah, tapi ini boleh rujuk lah yang ni. Format tazkirah, kita dah saya ingat sebulan kot tak buat sesi ni. So ini insyaAllah kita mulakan kembali lah untuk 2023. So format yang sama. Pertama, formatnya pendahuluan pentingnya ilmu. Kedua, peringatan kematian. Yang ni kita akan ulang-ulang. Sepanjang masa kita akan ulang sebagai mukadimah kedua lah daripada apa yang saya baca awal tadi. Supaya kita nak semakan diri kita tentang pentingnya ilmu. Saya ingat sesi yang last pun, saya tak bawa hadis hari ni, tapi ada Nabi cerita tentang orang yang belajar ilmu ni, malaikat dan juga ikan dan makhluk di antaranya mendoakan keampunan kepada kita. Maknanya besarnya ilmu. Jadi kita naklah ambil, nak jadi pelajar dan ambillah ilmu sehingga kita matilah. Nombor 2, peringatan kematian. Kita nak ingatkan kita tentang mati jugalah. Sebab mati ni dia boleh didik bentuk jiwa kita, hati kita. Kan kerja ialah lara kan, kerja benda dunia. Kematian ni boleh membentuk hati kita. Lepas tu hal umum kalau ada, kalau tak ada kita terus kepada hadis yang kita nak baca hari ni adalah hadis nombor 1. Kita dah baca 37 hadis dah. Tapi kita pusing-pusing lah. Hari ni hadis 1, hadis yang heavy jugalah. Hadis 1, 2, 3 ni hadis yang heavy. Yang ni saya letak kat belakang lah. Bab niat.
Lepas tu kalau ada soalan penutup, kita boleh tanya soalan lah kalau ada. Kalau tak, dan kita boleh proceed je. Penolak umum, pentingnya menuntut ilmu daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis-hadis yang sahih. Kalau tengok pada hadis ni, ini kita ulang-ulang lah. Kalau tengok pada hadis ni kan, kalau tengok Allah nak fahamkan kita tentang agama ni, kalau Allah ni kalau nak bagi kita seluruh kebaikan, Allah bagi kita faham tentang agama. Nah, agama ni bermaksud, memahami agama ni bermaksud usaha yang banyak lah maksud dia. Kita nak kena lawan, kita nak kena buang perasaan malas, kita nak kena bersungguh-sungguh ada duit, kena ada duit. Dan juga ilmu ni kena cari ilmu yang paling sahih. Contohnya saya ambil gambar kitab yang saya ada ni lah. Ittiba' Rasulullah SAW ni banyakkannya hadis-hadis dalam ni ada hadis yang sahih. So antara kitab-kitab yang kita nak cari, kalau kita tengok pada sudut ilmu, kita tengok kitab-kitab yang ada status di bawah dia. Sebab hadis-hadis ni banyak yang hadis yang dhaif, palsu, dan juga ada yang sahih. Kita nak cari yang sahih. Nombor dua, selepas kita belajar ilmu, kita dah faham sikit-sikit, tak perlu habis pun kita belajar agama ni. Dalam proses pembelajaran pun kita terus berdakwah. Sebab bila kita belajar ilmu ni pun dalam secara automatiknya kita sedang berdakwah kepada diri sendirilah atau usaha kita tadi. Nombor dua, kita nak anjurkan berdakwah supaya kita ambillah iktibar apa yang Nabi sebut dalam hadis yang saya nak baca ni. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga. Hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim. So selepas kita faham agama, kita ajarkan orang lain kan. Kita ajar orang dekat dengan kita kan. Yang paling dekat kita lah dengan mendapat ilmu ni. Yang nombor dua, keluarga kita. Yang mudah-mudah anak-anak kita ataupun rakan-rakan kita yang boleh kita, yang rapat dengan kita senang. Sebab tak banyak bertelingkah nanti kalau kita nak cerita benda-benda yang nahi mungkar contohnya lah. Sebab yang nahi mungkar ni yang paling payah. Yang senang ni nak cerita benda-benda yang memberi motivasi ataupun pemangking pada agama senang. Nak suruh zikir, nak suruh solat pun kadang-kadang payah. Tapi kalau nak cerita benda mungkar ni, dia jadi payah banyak sebab kita sedang berlawanan dengan apa orang yang ada hari ni. Kalau benda yang mungkar kan, kebanyakan benda mungkar ni masyarakat buat ataupun rakan kita buat, macam mana kita nak berinteraksi dengan dia orang tu supaya hubungan tak terjejas kan. Dan kita nak juga pahala dengan apa yang Nabi sebut daripada hadis nombor 2 ni kan. Nombor 3, setelah kita berdakwah, ada hadis yang saya baca ni, tapi sebelum tu saya nak cerita hadis ni dulu. Ayat Quran daripada surah Al-A'raf ni, saya ingat saya ubahlah yang ni duduk kat bawah. Cerita surah Al-A'raf ni, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tersembunyi, dan perbuatan dosa. Pertama, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Ini zalim kepada manusia lah, kita ambil hak-hak orang. Nombor 2, mengharamkan syirikkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu. Dan nombor 3 ni saya nak highlight ni, ancaman kepada mereka mengajar tanpa ilmu. Mengharamkan, yakni mengada-ngadakan tak ada Allah, apa saja yang kamu tidak ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. So maksud dia daripada hadis ni, kalau kita tengok pada yang pertama kedua ni, kita belajar ilmu, kita berdakwah. Nombor 3 ni kita tak boleh keluar daripada batasan agama. Kita tengok yang antara benda yang boleh rosakkan kita daripada hadis yang ayat Quran yang saya baca ni. Kita mengandai-andaikan tak ada Allah tentang apa saja yang tidak kita ketahui. Inilah maksud dia kalau dalam hadis Nabi sebut tentang bid'ah ni, ataupun berdosa atas nama Nabi, ataupun orang yang bawa hadis yang palsu. Ancaman kepada mereka mengajar tanpa ilmu. Tapi sebenarnya ilmu jugalah, tapi ilmu salah yang dibawa kan. Sama juga dalam ayat Quran ni, sebenarnya mereka yang mengajar, of course lah orang yang ada agama, orang yang rasa dia tahu agama, tapi apa yang dia ajar tu adalah benda yang bukan dalam agama. Dari sudut hadis, Nabi sebut, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya barang siapa yang berusaha ke atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Ada riwayat Bukhari. Sangat besar maksud dia ni, jadi kita tak maulah ambil hadis yang dhaif ataupun yang palsu dan kita sebarkan pada orang ramai. Benda ni sangat besar dalam implikasi kepada kita selepas mati nanti. Hari ni mungkin orang happy kan dengan hadis, ataupun orang sanjung orang tu, ada kemasyhuran kan, tetapi bila kita cerita benda yang ni, ada benda yang palsu ni ada implikasi selepas mati nanti. Lepas tu, katalah orang ni bercerita tentang ni kan, benda yang palsu,
kita yang nak dakwah ni jadi payah juga sebenarnya. Sebab orang yang ambil bawa hadis palsu ni dia berhujah dengan dia kata dia belajar itu ini. Saya pernah tegur ustaz selebriti lah. Saya mesej dia lah, saya kata dia baca kitab yang Imam Ibnu pasal kematian tu. Hadis yang dia bawa tu adalah yang palsu dan saya mesej dia. Tapi dia jawab lebih kurang lah. Dia kata kalau rujukan macam ni Ana tak berapa nak tengok lah. Macam itulah maksud dia. Saya pun macam tak apalah, kita dah tegur dia. Tapi maksud dia bagaimana orang tu nak tunduk lah. Nak tunduk dengan jelah orang yang berdakwah ni sebenarnya yang mengingati orang lain kadang-kadang tak ada credibility pun, bukannya selebriti jugalah, bukannya orang yang besar, tapi kadang-kadang orang yang kecil yang tegur. Macam mana kita nak berinteraksi kat situ. Dan inilah ujian yang Allah bagi. Sebab itulah bila kita berdakwah ni Allah yang hati ni Allah akan buka lah. Allah yang akan guide orang tadi. Allah akan timbulkan rasa hendak berubah, tetapi kita dapat pahala atas daripada hadis ni. Okey. Nombor 2, Nabi SAW bersabda, maksudnya barang siapa yang berkata ke atas namaku yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Sama macam atas ni kan. Jadi kita sangat berhati-hati tentang ilmu. Saya nak relate dengan yang ni lah. Ayat Quran Allah suruh tulis dalam surah, Allah sebut dalam surah Al-A'raf ni, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ni, kita tak mau, kita nak jaga agama, kita tak mau sebarkan benda yang palsu dan dhaif lah. Sebab Nabi kata dah ada tempat dalam neraka, dan kita ni sebagai orang Islam yang beriman kan, kita nak beriman di atas hadis ni. Kita tak maulah tengok hadis setakat teori saja kan tengok, sebab tak boleh nak apply dalam kehidupan kita pun, orang cerita je. Tapi bila orang tegur kita marah kan, tapi kita bawa hadis palsu. Dan banyaklah, banyak jugalah pengalaman saya tegur-tegur yang hadis palsu. Tapi ada ustaz yang bagus pun. Contohnya ada satu hari tu di masa rumah lama tu di Bangi, ustaz ni dia cerita tentang dia nak baca hadis, dia nak baca ayat surah Yasin masa solat dia. Masa tu bulan Ramadan. Lepas tu sebelum dia baca tu dia cerita sikit tentang surah Yasin. Tapi dia baca hadis palsu tentang hadis palsu tu berbunyi Yasin, setiap benda hidup ada jantung, dan jantung Al-Quran adalah surah Yasin. Ada dia palsu. Tapi saya mesej dia alhamdulillah dia terima lah. Dia kata Masya Allah, terima kasih banyak. Which is ada yang bagus lah, ada yang terima. Dan ada yang tak terima lah. Okey. Itu dalam bab ancaman kepada mereka menjatuhkan tapak ilmu. Saya ingat ni duduk belakang sebenarnya ajaran berdakwah betul lah tadi tu. Tapi tak apalah, saya tak baca yang hadis tu. Kita pergi kepada menuju kebijaksanaan ni. Tapi tadi kita tengok yang mukadimah kita kan ada dua kan. Pertama adalah tentang ilmu, kedua adalah menuju kebijaksanaan, yakni mengingati kematian. So ini kita nak, yang dalam slide ni kita nak cerita tentang kematian lah. Ada dua slide tentang kematian. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yakni kematian. Hadis ni hadis yang sahih lah. Hadis hasan ni hadis yang sahih. So hari ni kita nak ingatkanlah, baca hadis ni pun sebagai peringatan kepada kita. Kita nak ingat yang kita ni akan mati kan, dengan banyak benda dunia ni kan, yang lara ni kan, anak-anak, dengan kerja, dengan macam-macam ni. Kita nak baca hadis ni, kita nak ingat dan kita nak praktis hadis ni. Hari ni kita nak cerita tentang ingat matilah. Ingatlah mati kan, saudara kita pun ada yang mati, ahli keluarga kita ada yang sudah meninggal, mungkin mak ayah pun ada dah meninggal, rakan-rakan pun ada yang meninggal. Kalau tengok dalam Facebook pun ramai yang ex-Petronas kan yang meninggal dunia, ramai yang mati, jiran-jiran kita yang mati. So hari ni kita nak ingat kematian. Cuma nak kena ingat jugalah tentang kematian ni, sebab contohnya macam kita pergi, antara benda yang kita buat secara sunnah ni adalah pergi ke kubur. Pergi ke kubur ni kita nak sebenarnya yang paling besar adalah untuk kita ingat diri kita akan mati. Sebagai peringatan untuk didik hati kita yang kita akan mati. Manusia ni bila dia ingat mati, dia akan pergi ke sini lah. Bila dia ingat mati, ni dah mati kan. So bila dia ingat mati, dia persiapkan dirilah untuk alam seterusnya, sepatutnya begitu. Tapi ada yang tersilap, dia pergi ke kubur, dia buat benda lain, dia beribadat di kubur, dia bergendang di kubur kan. Maksud dia, Nabi sendiri mahukan kita ke kubur untuk didik hati kita. Tetapi ada orang Islam lain, dia buat cara lain. Dan juga ada hadis yang sangat keras Nabi sebut sebelum Nabi meninggal dunia kan. That's why, sebab itulah Nabi Rasulullah SAW ketika dia sebelum meninggal dunia tu, dia wasiatkan, dia bagi tahu hadis kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang dia minta kubur itu berada di rumah Sayyidatina Aisyah atau di rumah dia sendirilah. Sebab kubur ni orang-orang yang cenderung ataupun agama-agama lain yang sebelum ni dah rosak, mereka sangat mesra kubur. Sebab dia anggap Nabi ataupun orang alim ni dia ada kelebihan di sisi Allah,
dia nak minta dengan orang sudah mati, which is syirik lah, syirik kecil boleh jadi syirik besar. So berhati-hati sikit tentang kematian ni, bab kubur ni. Kalau kita dengar orang bercerita tentang haul. Majlis haul ni actually majlis mengingati kematian, maybe guru dia atau siapalah. Yang tu berhati-hati banyak. Sebab mengingati kematian ni adalah sebenarnya untuk mendidik hati supaya kita ingat yang kita akan mati dan kita bersiap seperti yang begitu. Tapi ada orang dia tak buat macam itulah. Dia sangka inilah, dia ambil pada hadis palsu, dia ambil pada hadis yang dhaif, dan dia bercerita tentang guru-guru mereka, dan dia sangkakan itu benar, dan dia kata guru-guru mereka ni dekat dengan Allah, dan dia jadi terbalik yang Nabi kata tentang daripada orang yang pertama berbuat syirik masa zaman Nabi Nuh, selepas Nabi Nuh meninggal kan. Jadi balik dalam agama kita. Orang mula buat gambar, lama-lama dia rasa orang-orang yang dah mati ni ada kuasa ataupun ada kelebihan di sisi Allah. Roh-roh mereka ada kelebihan. Which is sangat salah. Tetapi kalau kita tengok pada kitab-kitab mereka, saya ada banyak kitab, banyak hadis-hadis palsu yang ada dalam kitab itu. Jadi kita sebagai anjuran menuntut ilmu lah kan, kita ambil ilmu yang sahih macam ni kan, ilmu yang benar-benar sahih daripada Rasulullah SAW supaya kita tidak sesat lah. Okey. Nombor 2 hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Rasulullah SAW lah beliau ni. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah SAW, mukmin manakah yang paling baik? Beliau SAW bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik? Ia kembali bertanya. So orang Ansar ni tanya lagi. Mula-mula dia tanya siapa yang paling baik? Nabi kata orang yang paling baik akhlaknya lah. Dan akhlak ni pula ni atas kadar agama, bukan atas kadar pandangan masing-masing. Sebab ada orang kata, ada orang berpandangan akhlak macam tu baik atas dia punya definisi. Tidak. Akhlak yang baik adalah atas definisi Allah dan Rasul. Sebab kadang-kadang adat kan, adat-adab ni baik tapi tak baik dari sudut agama macam tu. So ini sebenarnya daripada neraca agama lah yang paling baik akhlaknya, which Sayyidatina Aisyah pun sebut kan, Nabi, sahabat bertanya tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah di rumah, Nabi, Sayyidatina Aisyah kata akhlak Nabi adalah Al-Quran. So baik akhlak ni maksud dia mengikuti Al-Quran lah. Dan orang Ansar ni tanya lagi, lalu mukmin manakah yang paling cerdik, paling cerdas? Beliau SAW bersabda, yang paling banyak ingat mati. Okay. So ini yang kita nak cerita ni, ingat mati ni. So Nabi kata yang orang ni tanya, siapa yang paling cerdas, paling cerdik? Orang paling banyak ingat mati. Jadi hari ni kalau kita buat seminggu sekali dah, sebulan tak buat kan, kita tergolong dalam orang yang paling cerdik. Kan macam tu lah, macam saya buat analogi yang kita duduk baca buku-buku imam-imam besar, ulama besar kan. Yang hebat-hebat ni, yang cerdik-cerdik ni, macam ni Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni, kita baca kitab-kitab mereka ni, Imam Malik, ada kitab Muwatta ni kan. Kita baca kitab-kitab mereka, cerdik sekejap kan. Kita baca, cerdiknya apa yang dia tuliskan dengan bahasa yang bagus kan. Cerdik sekejap lah, lepas tu kita kembali biasa jugalah. Sama juga kita nak duduk di alam tu, di alam zon yang cerdik tadi tu, kita ingat mati. Seminggu sekali kita cerita tentang kematian. Dan yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. Yang paling baik ni adalah yang paling sahih lah maksud dia. Macam saya sebut tadi kan, yang ada orang dia ambil benda yang dhaif palsu. Ada orang ambil benda dhaif palsu ni kan. Dan dia pula salah maksud dia dalam mengingati kematian. Contoh, dia pergi ke kubur macam saya buat contoh tadi lah, which is tak betul. Jadi kita nak yang paling sahih ni maksud dia adalah apa yang benar-benar datang daripada Rasulullah SAW, dan kita betul-betul pegang betul-betul dan betul-betul jaga mana dhaif, mana palsu, mana sahih. Sebab dia bawa implikasi selepas mati. Dia bawa implikasi kesan ni selepas mati. Hari ni mungkin kita masyhur. Nanti saya akan cerita juga dalam sesi ni tentang orang yang sikit je, cerita niat kan, niat yang orang riak kan. Orang riak ni dia niat kan ada dia ada in parallel lah dengan riak, dengan ada yang ikhlas pun. Yang riak ni sebenarnya dia sebab kemasyhuran ni dia seronok, dia best, dia seronok masyhur ni. Orang di atas pentas masyhur, dia mula memanglah gelabah nak pergi kan, tapi lama orang suka masyhur, seronok. Sebab tu ramai orang yang Allah bagi kelebihan menyanyi, suara sedap kan. Kalau kadang saya fikir jugalah dalam usah saja saya fikir, kalau ikut statistik lah, kata Allah bagi kelebihan orang tu menyanyi sedap suara kan. Berapa orang yang tak masuk dalam bidang nyanyian ataupun jadi penyanyi, katalah suara sedap sangat, lebih pada Siti Nurhaliza contohlah mungkin. Ada tak yang dia tak menyanyi? Maksudnya kuatlah iman dia tahan kan. Macam tidak lah kan, macam tidak. Yang menyanyi, yang pakai tudung labuh pun menyanyi juga kan. Yang suara sedap mengaji pun dia buat benda-benda yang
Bid'ah juga kan, dia mengaji dengan suara dia lantunan suara wanita lah contohnya. Jadi maksud dia, ujian yang Allah bagi tu, yang nilai yang paling baik ni lah yang menolak kita ataupun yang jadi pemangkin kita kepada agama. So bila kita faham yang paling baik, yang paling sahih, yang paling betul, yang paling benar ni, dan kita bolehlah mendapat manfaat selepas mati. Kalau tidak nanti kita ingat mati tapi kita buat amalan-amalan yang rupanya jadi asap saja lepas mati. So Nabi kata, yang paling banyak ingat kematian dan yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdik. Okay, kita naklah, dan ada yang sahih. So kita naklah jadi orang yang paling cerdik dan kita nak ingat mati. Jadi inilah perjalanan kita sebelum mati. Kita masih berada di alam dunia. Lepas ni kita akan meninggal dunia lah. Tak ada orang yang akan hidup selama-lamanya. Dan ada pandangan kata Nabi Khidir hidup kan. Tapi bila saya buat kajian, dia dah meninggal lah. Dan Rasulullah pun sebut. Dan kita beriman apa yang Nabi kata. Nabi kata umat dia certain age saja. Dalam umur dia je 60 lebih je. Average lah. Maksud dia macam tu. Dan juga kalau lah Nabi Khidir dia masih hidup. Dan Nabi ni adalah untuk semua zaman. Semua umat lah. So dia kena jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia dah meninggal lah sepatutnya. Ada orang kata orang tu hidup, sebenarnya tidak lah. So kita ada berada di sini dan kita akan menuju perjalanan yang panjang. Kita akan pergi ke alam kubur sehingga ke syurga atau neraka. Kita nak ke syurga insyaAllah. Cuma di alam dunia ni, kita nak, bila kita kata nak ingat mati ni, perbanyakkanlah benda yang ingat mati kita kan. Kita rasa kita dah tua, yalah, kalau kita banyak benda yang kita ingat mati, kalau boleh lah. Perbuatan kita dari sudut fizikal kita, dari sudut hati kita, dari sudut pemikiran kita pun sama. Ataupun dari sudut lafaz apa yang kita sebut pun sama. Biarlah ingat mati banyak kan. Kalau tidak nanti lara sudahlah, panjang ni cerita ni kan. Dan juga saya dengar kuliah Ustaz semalam, Ustaz Dr. Firanda tu dia kata, dunia ni bermaksud dalam bahasa Arab lah, maksud dia benda yang singkat. Ingat, singkat lah maksud dekat sini, singkat, pendek. Jadi perkataan pendek tu jadi dia ambil daripada base bahasa tu, jadikan perkataan dunia ni. Maksud dia duduk pendek sekejap sangat kat sini. Ini yang panjang. So kita nak, sebagai peringatan kita, dalam mukadimah yang kedua ni, kita naklah, pertama ilmu tadi kan, kedua kita naklah ingat mati insyaAllah. Dalam 25 minit ni, ada 3 benda lah mukadimah pertama tadi. Nombor 2 kita dah cerita tentang ilmu. Nombor 3 kita cerita tentang kematian kan, supaya hati kita ni tersentuh lah. Tak banyak, sedikit insyaAllah kita dapat manfaat untuk mukadimah pertama tadi.